Kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberikan kepada kita, lebih lagi di atas nikmat iman dan Islam. Wajib kita mensyukuri nikmat tersebut, kerana apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong dalam golongan orang yang ditambah kesyukuran tersebut. Dan apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, kita tergolong dalam golongan orang yang terkena azab, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tambah kesyukuran tersebut. Dan apabila kamu kufur, nescaya kamu akan merasai azab Allah yang amat pedih. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Dan tajuk yang seterusnya, raja hendaklah merasa takut dan malu melakukan kezaliman. Daripada Ali bin Abi Talib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin zulima fashakhasa bi basarihi ila as-sama' illa qala Allah azza wa jalla labbaika 'abdi haqqan 'alayya la asurannaka walau ba'da hin." Ruya an Ja'far bin Muhammad. Maksudnya, mana-mana hamba yang terkena zalim lalu matanya melihat ke langit, Allah azza wa jalla berkata kepadanya, "Aku ada, hai hambaku, menjadi tanggunganku menolong kamu walaupun sekian lama masa sudah berlalu." Dan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna zulma salasatun, zulmun la yughfaru wa zulmun la yutraku wa zulmun maghfurun. Fa amma zulmun alladhi la yughfaru fa syirku billah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa amma zulmun alladhi la yutraku fa zulmul ibadi ba'duhum li ba'din. Wa amma zulmun alladhi yughfaru fa zulmul abdi li nafsihi." Maksudnya, ketahuilah bahawa kezaliman itu ada tiga bahagian. Pertama, kezaliman yang tidak diampuni. Kedua, kezaliman yang tidak ditinggalkan. Ketiga, kezaliman yang diampuni. Adapun kezaliman yang tidak diampuni itu ialah menyengutukan Allah, iaitu menyembah yang lain beserta Allah. Firman Allah Ta'ala maksudnya, sungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan Dia mengampuni selain daripada itu bagi sesiapa sahaja yang dikehendaki. Adapun kezaliman yang tidak ditinggalkan itu ialah kezaliman sesetengah hamba terhadap yang lain. Kerja menghisapkan antara orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi tidak dapat dielakkan sehingga yang dizalimi meredainya. Manakala kezaliman yang diampuni ialah kezaliman hamba terhadap dirinya. Kata Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, "Sungguhnya aku sangat malu apabila aku menzalimi orang yang tidak dapat ditolong oleh sesiapa kecuali Allah Ta'ala." Kata sesetengah hukama, "Hendaklah kamu menyebut keadilan Allah padanya apabila kamu menzalimi seseorang dan menyebut kekuasaan Allah ke atasmu apabila kamu berkuasa, dan janganlah engkau berbangga menggunakan dua tangan kamu. Menumpahkan darah kerana yang membunuh pun akan mati seperti itu juga." Kata Abu Thur bin Yazid, "Bermula batu yang tidak halal yang dimasukkan ke dalam bangunan rumah adalah cengkeram bagi kebinasaan. Dan sesetengah orang berkata syurga itu negeri kekal
tetapi jika dimasukkan satu atau sepotong kayu hasil dari kezaliman, aku khawatiri ia akan binasa, iaitu sangat hampir kepada kebinasaan bagi rumah yang diambil batu atau kayu yang haram. Sini masih lagi berada bab raja. Dia kata raja hendaklah merasa takut dan malu melakukan kezaliman. Ini bukan raja saja dah, setiap hamba Allah mesti ada sifat rasa takut dan malu apabila buat benda hak tak molek, buat benda hak zalim. Apabila buat benda hak zalim, mesti letak dalam diri kita ni rasa takut dan malu. Kerana Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalangan kamu itu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan kata dia ulama, bukan kata dia tok guru pondok, dia ustaz. Tapi Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dari kalangan kamu itu ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ini golongan yang mana Allah Ta'ala angkat. Paling bertakwa maknanya letak diri kita dikontrol oleh Allah 100%. Setiap hak Allah Ta'ala suruh kita buat, hak Allah Ta'ala larang kita tinggal. Dan merasa malu daripada melakukan kezaliman, kerana malu itu sebahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Malu sini adalah malu untuk melakukan kejahatan ataupun kezaliman. Dan apabila kita nak buat dosa, kita berasa malu. Dan malu dengan siapa? Malu dengan Allah. Nescaya ada lagi tebisan iman di dalam hati kita. Apabila kita buat dosa, kita rasa tidak malu di hadapan Allah, nescaya tebisan iman ada dalam diri kita semakin nipis, semakin tak ada. Kita duduk ngupak orang, kita tak ada rasa gapo satu. Kita duduk kata kat orang, kita tak ada rasa gapo satu. Kita buat zalim kat orang, kita tak ada rasa gapo satu. Nescaya iman yang ada dalam diri kita itu semakin tak ada, semakin nipis. Bukan kata tak semaya, tapi semaya sekadar menuntut kewajipan. Bukan kata kerana beriman betul-betul kepada Allah. Sebab tu daripada Ali bin Abi Talib, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud mana-mana hamba yang terkena zalim, mana-mana hamba yang terkena zalim, tak kira siapa hak kena zalim dan siapa hak buat zalim, lalu matanya melihat ke langit, lalu dia mengangkat kepalanya melihat ke langit, Allah Azza wa Jalla berkata kepadanya, aku ada, hai hambaku, menjadi tanggunganku menolong kamu walaupun sekian lama masa sudah berlalu. Batu salah satunya Nabi SAW sebut di dalam satu hadis, doa yang tidak ada hijab ataupun doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya ialah doa orang yang dizalimi. Jangan sesekali kita menzalimi orang. Tak kira kita menzalimi dengan secara fikiran, dia torture, dia bagi kata kat orang uduh-uduh, zalim. Ataupun dia jenis zalim dengan secara zahir. Secara zahir lagu mana, tak kira dia kata kau dia ambil barang hak orang tanpa izin, habis benda hak dia buat zalim kat orang. Hak ni apabila seseorang hamba tu kena zalim, bila kena zalim dia pun berdoa kepada Allah. Apabila dia berdoa kepada Allah, doa tersebut terus diangkat kepada Allah. Doa tidak ada hijab. Sebab tu bila orang buat zalim, dan orang hak kena zalim tu berdoa, suruh buat gapo,
celaka contoh. Nah, hak ni Allah Ta'ala akan terima doa tersebut. Tetapi dalam syariat Islam, Islam mengajar kita supaya tidak boleh berdoa buruk kepada orang lain. Sini Nabi kata doa orang yang kena zalim diterima. Doa orang yang kena zalim diterima. Dan lepas tu boleh kedak kita nak berdoa supaya dia tu boleh celaka ataupun boleh kebinasaan, boleh kecelakaan. Doa gapo? Biar mampu aksiden situ jahat sangat. Dan kita berdoa tidak boleh. Nabi kata doa orang yang kena zalim, Tuhan terima. Lepas tu boleh ke tak kita nak doa kepada seseorang supaya dapat musibah? Tidak boleh. Dan Islam melarang sama sekali kita berdoa buruk kepada orang yang jahat. Dan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dan berdoa kepada Allah, di antara Abu Jahal dan Saidina Umar, mana hak masuk Islam? Nabi suruh Nabi minta dengan Allah, pilih antara dua ni hak mana masuk Islam. Nabi tak ada doa celaka, tak ada. Kerana apa? Kerana hak mencelakakan ini hanyalah untuk Allah, makhluk tidak boleh. Makhluk tak boleh. Seperti mana Allah Ta'ala kata tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Celakalah. Apa tu Tuhan dia tak apa. Kalau kita tidak boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita belajar untuk lembutkan hati kita kena jaga lidah kita daripada berkata benda hak tidak molek. Tak bahasa bengong, bahasa bodoh, menatang, tak panggil. Benda ni benda yang dapat mengubah hati kita. Walaupun kita kata dalam kampung kita ni nyupoh tek laki dengan bini biasa. Dah, tek laki baru balik dari kedai lewat, bini nyupoh ke tek laki biasa, contoh biasa. Tapi tak ada hak biasa dah. Tak ada. Kalulah kata contoh biasa, kita kena ingat lidah kita ini dapat mengotorkan hati kita dan dapat membersihkan hati kita. Kalau kita kata benda molek, moleklah hati kita. Kalau kita kata benda tak moleklah hati kita. Benda tu terkesan. Sebab tu apabila kita dizalimi, kita minta dengan Allah agar Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Minta Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Agak-agak boleh tak berdoa gitu? Boleh tak? Orang buat jahat kita puluh-puluh tahun, dia buat zalim kita contoh. Tiba-tiba dia sakit. Bila dia sakit ni agak-agak kita pergi ziarah ke tak? Dah. Alhamdulillah, nak selak dah je. Kita tu perangai kita. Tapi Nabi ajar kita bukan gitu. Nabi ajar apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, Nabi teruskan dakwah dia dengan tak ada kata gapo-gapo pun. Bila seorang perempuan yang menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga orang perempuan itu sakit, makcik tua ni sakit, sehingga apabila dia sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Pergi ziarah. Kata makcik Yahudi tadi, dia kata selama dia sakit tak ada orang pun mari ziarah. Tak ada orang pun mari ziarah. Mu jamaah orang pertama wahai Muhammad, mu nak gapo dengan aku? Tanya makcik tu mu nak gapo? Nabi kata dia tak segapo-gapo pun. Dia nak mari ziarah. Dia duduk buah dia tanya lagi mu nak gapo? Last kali makcik tu masuk Islam kerana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, apabila Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hadis Nabi kata, khairukum
khairukum khiyarukum akhlaqa. Sebaik-baik kamu iaitu orang yang memperbaik ataupun memperelokkan akhlak dia. Tu sebaik-baik kamu. Nah, kalau ada ilmu alim tapi tak ada adab, tak pakar. Tak pakar. Tak ada ilmu tapi ada adab, insya-Allah jadi. Sebab apa? Kerana adab itu adalah salah satu daripada cabang ilmu. Adab adalah salah satu daripada cabang ilmu. Bukan kata beradab dengan manusia sahaja, bahkan beradab dengan Allah. Beradab dengan Allah ni lagu mana? Dalam semaya ni kita tahu, kita nak menghadap Allah, lagu mana kita semaya dan beradab kepada Allah. Lepas semaya, lepas wisalam, jangan tu hakak punggung gi, adab kita dengan Allah ni kena ada. Lepas wisalam duduk dulu, istighfar dulu, dah baca Fatihah dulu, baca ayat kursi dulu, puji Allah Ta'ala dulu, dah berdoa dulu, baru pergi. Itu adab kita dengan Allah. Contoh, kalau dengan manusia kita boleh jaga adab, apatah lagi dengan Allah. Contoh tengah mesyuarat ramai-ramai, kita akak punggung pergi, tak ada ayat gapo satu pun. Agak-agak orang tengok pelik dak kita ni. Pelik kurang ajar dia ni. Nak marah gapo dia ni. Nah, itu sama-sama manusia. Apabila kita dengan Allah, lebih-lebih lagi beradab. Dan salah satu adabnya apabila kita disakiti, apabila kita dizalimi, dan berdoa kepada Allah agar orang yang menzalimi tersebut dapat hidayah daripada Allah, dapat petunjuk daripada Allah. Sebab apa? Hidayah dan petunjuk itu hanyalah milik Allah, bukan milik kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok bab iman ataupun bab hidayah ni, kadang-kadang ayah tutup guru pondok, anak bahaya ke dadah ada. Ayah tu guru pondok, anak tak ada serabut jadi ada. Sebab itulah iman itu tidak mewarisi. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut, bini dia, anak dia ikut tak dia? Dah ikut. Nabi Nuh tak ikut. Kalau kita ni lebih-lebih lagi tak tahu keadaan macam mana. Sebab itulah sini kita tengok lebih-lebih lagi kepada raja, jangan sesekali menzalimi. Takut-takut ada orang yang berdoa supaya celaka, jadi celaka sungguh. Jadi celaka sungguh. Bila celaka ni Tuhan kata tadi, aku dekat, tak kira lama mana pun mu berdoa, masa mana pun mu berdoa, walaupun lama dah mu berdoa, Allah Ta'ala akan tunaikan doa tersebut. Ni jangan zalim kat orang ni. Batu kadang-kadang ada hak berlaku dah cerita dia zalim kepada orang, ada orang tu berdoa lah ni dalam keadaan lupuh buat jahat kat orang, lupuh. Ada orang buat jahat kat orang tu berdoa dah, siapa jadi kau gila pun ada, macam-macam. Sebab tu adab kita orang Islam, sama-sama kita saling memaafkan. Saling memaafkan itu adalah jalan yang terbaik. Dan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya ketahuilah bahawa kezaliman itu ada 3 bahagian. Pertama, kezaliman yang tidak diampuni. Kedua, kezaliman yang tidak ditinggalkan. Ketiga, kezaliman yang diampuni. Dan zalim ni, dia kata ada pun kezaliman yang tidak diampuni, itu ialah menyengutukan Allah, iaitu menyembah yang lain berserta Allah. Firman Allah Ta'ala maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya, dan dia mengampuni selain daripada itu bagi sesiapa sahaja yang dikehendaki. Dan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampun oleh Allah. Dosa syirik, dosa yang tidak diampun oleh Allah. Selain daripada syirik, semua diampun oleh Allah. Selama ada dosa zina, diampun. Dosa gapo? Segala dosa besar dia buat, tinggal semaya, diampun. Segala dosa-dosa diampun.
kecuali syirik tidak diampun. Syirik ni apabila dia menyengutukan Allah, maknanya dia beriktikad ada benda yang lebih besar daripada Allah, ada benda yang lebih hebat daripada Allah, berlakulah syirik yang tidak sedar. Hak ni ramai dalam masyarakat kita membesarkan selain daripada Allah. Apabila kita membesarkan selain daripada Allah, kita takut kita letak Tuhan duduk belakang kita, benda hak kita besar tu duduk depan kita, berlakulah syirik tanpa kita sedar. Kita kata kita pakai piyah, kita kata kita semaya, kita kata kita mari maya jemaah, tetapi dalam keadaan tidak sedar kita mengagungkan sesuatu selain daripada Allah. Kita membesarkan sesuatu selain daripada Allah, boleh jadi syirik. Maknanya nak lepas daripada syirik ni, belajar ilmu tauhid. Bila kita belajar ilmu tauhid, insya-Allah dah lepas daripada syirik. Bila lepas daripada syirik, selamat kita. Sebab apa? Kerana syirik ataupun iman itu ataupun akidah itu adalah asas bagi Islam, asas bagi iman. Kalau tak semaya tak syirik lagi, tak puasa tak syirik lagi. Tapi kalau tidak mengenal Allah ataupun menduakan Allah ataupun mengagungkan selain daripada Allah, automatik jadi syirik, jadi kufur. Batu dosa syirik ni Tuhan tidak ampun. Hak lain dosa besar setara mana pun Allah Ta'ala ampun jika itu berkaitan dengan Allah. Jika berkaitan dengan makhluk, dak dia kena minta redha dengan makhluk. Okey. Dan yang kedua dia kata ada pun kezaliman yang tidak ditinggalkan itu ialah kezaliman sesetengah hamba terhadap yang lain. Hak ni hak makhluk kena kau makhluk. Dosa makhluk dengan makhluk. Kerja menghisapkan antara orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi tidak dapat dielakkan sehingga yang dizalimi meredainya. Batu apabila kita buat jahat ke orang, kita kata ke orang, wajib minta maaf dengan orang hak kita kata, dengan orang hak kita buat jahat. Kalau Allah Ta'ala ampun dosa kita dan dia tidak ampun, kita masih lagi terikat dengan dosa. Sebab tu jangan sesekali kita ngupak ke orang. Agak-agak bila kita ngupak ke orang ni, kita nak minta maaf ke tak? Minta maaf. Biasa orang ngupak ni dia minta maaf ke tak? Tak. Dah. Kalau minta maaf, orang tanya pula, dah salah gapo dengan aku cuma royak. Tak royak kata ada tu. Minta maaf bila setahun sekali. Tai gaya. Dah, tu pun salah ki jumpa masjid. Lama minta maaf tak weh. Hak silap-silap ambo hak lepas-lepas. Dia tak royak, dia buat dosa gapo. Nah. Sebab itulah kita jangan sesekali menzalimi ataupun buat jahat kepada makhluk. Sehingga sebagai ulama kata bukan atas manusia sahaja, kita menzalimi makhluk yang dilarang bunuh seperti mana binatang, kita akan disoal juga. Ini wajib bertaubat kepada Allah. Saja-saja kita bunuh. Tak binatang yang haram dibunuh, kita bunuh. Ni wajib bertaubat kepada Allah, wajib minta ampun kepada Allah. Dah buat dak tahu gitu. Dah buat dak tahu gitu. Nah, sebab itulah ni dia panggil dosa dengan makhluk. Bila dosa dengan makhluk, tak kira dosa dengan siapa, dosa dengan bini, dosa dengan tok laki, dosa dengan anak, dosa dengan ayah, dosa dengan mak, dosa dengan jiran, dosa dengan segala orang, seluruh orang kampung, wajib kita minta maaf dengan dia. Kita minta maaf dah, dia tidak maaf kita, kita lepas bahagian perintah Allah, kita lepas. Ada? Kita minta maaf dah, dia tak say maaf kita. Kita lepas bahagian Allah Ta'ala suruh kita minta maaf, Nabi suruh kita minta maaf, kita lepas dah. Hak tak maaf, ya. Dah, tak kira hak tak maaf tu tak ada dosa sikit abu. Dah,
dia tidak maaf, takkan dia tak ada dosa sikit abuk. Dan disitulah dia sebut dalam satu kisah bahawasanya seseorang itu diampun dosanya dengan sebab dia mengampunkan dosa orang lain. Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga bukan dengan sebab lain, bukan dengan sebab maya bega pada, dengan sebab apa? Dengan sebab dia maafkan orang lain. Kerana dia tahu Allah Ta'ala itu maha pemaaf, maha pengampun. Dia ampun dosa orang lain. Dengan sebab gitu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebab tu kita sebagai hamba Allah kena mengabdikan diri kita kepada Allah. Hak tidak mengampun itu hanya kembali kepada Allah Ta'ala jua. Kita kena ampunkan dosa sesama makhluk. Supaya apa? Supaya kita pun diampunkan oleh Allah. Tapi kita tak nak marah payah. Tak nak marah ni payah. Kecek mudah ha. Dah tak kat ngajar, tak kat belajar angguk belaka, tak kena dak buat setara. Dah. Tak belajar, beres tak ada masalah insya-Allah. Perak kena esok, contoh esok kena. Kena pula hak payah nak terima pula tak maaf pas sudah. Dan sebab itulah kita sebagai hamba Allah kena saling memaafkan. Dan tak kira kita buat jahat, orang buat jahat kita buat jahat ke orang, dan biarlah kita kembali kepada Allah. Kenal diri kita siapa, baru kita kenal Tuhan kita. Dan dia kata manakala kezaliman yang diampuni ialah kezaliman hamba terhadap dirinya. Kita buat maksiat atas diri sendiri, dan itu kezaliman yang diampun oleh Allah. Jadi kembalikan kepada Allah. Buat jahat, minum arak, berjudi, berzina, segala dosa-dosa gapo dia tak buat belaka. Dan satu dia sebut dalam Sahih Bukhari menceritakan seorang hamba yang mana kehidupan dia ni penuh buat dosa. Dosa belaka ni tak ada benda baik. Memang dia tahu dia pun pendosa, kaki dosa. Sehingga satu hari apabila di padang mahsyar dia duduk di cerak, nengung. Apabila nengung, dak mari malaikat untuk nak timbangkan amal dia. Nak timbang amal baik dan buruk dia. Dia ni memang yakin kehidupan dia ni memang tak ada benda baik. Hak ada benda ke apa? Benda hak jahat-jahat. Hak ada benda hak jahat-jahat. Dan kejahatan hak dia buat dah, iaitu golongan, setiap golongan itu sejauh mata memandang, terlalu besar, banyak. Nak timbang ni. Dan malaikat cek tengok ada satu golong kecil sahaja dan akan ditimbang. Satu kebaikan, satu golong kecil ditimbang. Apabila ditimbang dan ditengok, berat hak kecil lagi daripada golongan-golongan hak besar-besar. Hak dosa-dosa dia hak besar tu besar belaka, tapi berat lagi golongan hak kecil. Dia pun kejut. Dia tanya, ini amalan gapo ni? Sebab gapo hak ni lebih berat daripada hak golong hak besar-besar. Dan malaikat dah tahu juga apa. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya buka golongan tersebut. Apabila buka golongan tersebut tadi bila buka ternyata ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada kalimah syahadah, ada kalimah la ilaha illallah. Dengan asbab tersebut Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Allah Ta'ala ni maha pemurah. Sebab tu banyak mana kita buat dosa pun minta ampun dengan Allah. Yang mana dia sebut di dalam hadis Riyadhus Salihin, menceritakan seorang pelacur yang mana pulang daripada melacur, melihat seekor anjing yang sedang dahaga. Anjing ni berjelai lidah, bila dahaga dia berjelai lidah. Jadi pelacur ni dia ambil kasut dia cebok air, dia bagi kepada anjing tersebut minum. Dengan asbab tersebut Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Sedangkan dia melacur. Murah kedak ni Allah Ta'ala, pemurah, terlalu pemurah. Mudah-mudah je dia nak masukkan hambanya ke dalam syurga.
tetapi kita ni sombong, kita ni takabur, walaupun banyak dosa masih lagi berasa tidak ada dosa. Dak walaupun umur 60, 70 berasa lagi gagah serupa orang muda. Dak walaupun hakikat tua. Hakikat tua, nafsu muda. Tak, nafsu muda. Cu tanya umur 8, orang hak umur 80 muda ke tua? Tanya dia. Dah pocik muda ke tua? Pocik umur berapa? 80. Muda ke tua? Muda lagi. Nak mati tak sih? Nah. Tak sih, muda lagi. Dan itulah kehidupan kita, dan yang penuh dengan tipu daya. Sebab itulah kita sebagai hamba Allah kena kembali kepada Allah. Dan kata Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu, wallahu alam. Isara. Tengok ada soalan sikit. Kau ada nak tanya lain, ada tanya. Ada. Assalamualaikum. Okey. Kita letak nama orang dalam bahasa Arab dia panggil laqab. Laqab ni gelaran nama kepada seseorang. Seperti nama sahabat iaitu nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama apa? Nama bapak kucing. Sebab apa panggil bapak kucing? Sebab Abu Hurairah ni nak pergi mana-mana dia bawa sama kucing dalam lengan baju dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terhibur tengok dia, Nabi letak nama bapak kucing. Dah, bapak kucing. Kalau kita sini pak mak tu bawa beruk, panggil pak mak beruk. Nah, pak mak tu main gapo? Biasa ada lakab. Masalah lah ni lakab tersebut orang tu rada ke tak? Tu. Kita panggil pak mak beruk. Dan pak mak marah ke tak? Agak-agak pak mak marah tak? Pak mak marah beruk tak marah. Pasal ada juga nama dia. Dak pak mak hak marah, kalau marah tidak boleh. Dan tidak boleh. Kalau tak marah memang contoh. Dah kalau tak letak beruk orang tak kenal. Apa? Sebab pak mak dalam kampung ni berapa puluh orang ke dah? 20 orang. Ada nama belakang. Kalau kata pak mak, orang luar mari tanya pak mak. Kita ni hak duduk sini tak tahu tak? Pak mak mana? Sudah. Kata pak mak ramai sini. Tak jumpa cari. Tapi bila kata pak mak beruk, kena. Dah. Lah ni tuan dia rada ke tak? Kalau contoh tuan dia kata rada, tak ada masalah. Dan laqab ni bukan semata-mata kita letak untuk memburukkan seorang tu. Kadang-kadang pak mak beruk pun jadi tu email juga. Dah, nama gelaran itu tidak menjadi masalah jika tuan tersebut tu reda. Kalau kita ni orang panggil kita dengan sebab apa? Dengan sebab kita buat satu benda tu. Dah, pak mak gapo? Pak mak peta. Ki gapo? Ki jual peta. Pak wen gapo? Pak wen apung. Ki jual apung. Tu tak apa. Tak uduh, beruk ni uduh. Dah. Tu tak apa. Dah, peta comel. Dah apung comel. Beruk. Nama beruk ni uduh ke comel? Uduh. Uduh beruk masuk syurga. Kita tak tahu lagi syurga ke neraka ni. Nah, binatang tak ada kena hisap. Kerana dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita duk jumpa kat orang binatang beruk. Dah binatang lagi beruk lagi. Dan begitulah kalau kita ni contoh orang tidak reda dengan panggilan tersebut, jangan kita panggil. Jangan kita panggil. Sebaik-baiknya contohlah kita orang panggil lagu tu baik, kita reda je lah. Nak marah buat apa? Dah, sebaik-baiknya gitulah kita orang kampung kan, kita bermasyarakat kan. Takkan nak panggil nama Muhammad, tak siapa. Dah, maknanya panggil nama hak orang mudah kenal. Biasa dalam kampung ni ramai hak nama serupa. Letak laqab ni supaya orang kenal. Mudah. Laqab ni maknanya gelaran. Itu tak ada masalah.
Kalau tak reda jadi masalah. Patu ngupak ke tak? Ngupak-ngupak ni apabila kita menyebut keburukan seseorang dan dia tidak suka benda tu, dia panggil ngupak. Walaupun orang tu buat betul. Contoh orang tu curi, kita tahu dia curi, kita pun cerita tentang dia curi. Dah, kalau dia curi, betul-betul dia curi, lepas tu kita cerita pula tentang dia curi, dia tak suka. Tu panggil ngupak tu. Dah, kalau kita tak boleh nak cerita. Dah. Sebab tu bab ngupak ni ada tempat hak wajib ngupak. Bukan kata ngupak ni tak boleh. Ada tempat hak wajib. Wajib bila? Iaitu orang mari nak minta anak kita contoh. Orang mari nak mini anak kita. Lepas tu kita pun tanyalah jiran-jiran kepada orang hak nak mari mini tu. Dan jiran-jiran tersebut ni wajib royak perangai sebenar dia. Nah, dia kata contoh jiran ni kata, ngupak kat orang ni tak boleh berdosa. Dia kata, budak tu berjuru. Dak, maknanya mari maya subuh berjemaah sama, zuhur jemaah sama, asar jemaah sama, dia kata gitu. Padahal budak tu maya bel pedak. Dia nak cover gitu tidak boleh. Wajib dia kata, budak tu tak ayahlah tak maya, bahaya orang kok si, makan dak kok si. Tu wajib. Sebab apa? Sebab situ orang ni dia nak ambil hak orang, dia nak ambil anak orang. Sebab tu mak ayah apabila orang yang tidak semaya mari minta anak dia, dia tahu tidak semaya, orang yang tak semaya nak pergi anak dia, dia wi juga haram hukum dia, walaupun sah nikah tersebut. Sah tak ada masalah. Tetapi kita reda orang yang jaga anak kita golongan yang tidak semaya. Sebab tu tengok muka ni air keruh pelik dia ni, sebaiknya tidak perlulah. Okey. Kereta langgar lembu tapi tak ada orang ngaku sebagai tuan lembu. Adakah boleh tuan kereta ambil lembu yang dilanggar dijual untuk baki kereta? Baki kereta dia. Jika lepas baki kereta masih terdapat baki hasil jual lembu, milik siapa baki duit tersebut? Biasa lah ni trend tempat kita lembu kena langgar. Lembu kena langgar, tuan pun ambil lembu. Tuan kereta ni ambil lembu meleh pergi jual daging. Kadang-kadang kita langgar lembu, lembu tu dia ada dua kehidupan. Yang pertama dia panggil hayah mustaqirrah. Yang kedua dia panggil hayah mazbuhah. Kalau kita tengok lembu tersebut lepas kena langgar, kita sebagai tuan kereta tengok lepas nak mampu, kita pergi meleh, lembu tersebut haram, tidak boleh makan, tidak boleh jual. Kalau kita makan, kita jual, hukumnya haram. Sebab lembu tersebut dihukum sebagai najis. Ni hak banyak berlaku tempat kita. Kena langgar meleh, kena langgar meleh. Dia kata nasib tak dia mampu, dia meleh dulu. Haram hukum dia. Sebab apa? Kerana lembu tersebut nak mampu dengan sebab kena langgar ke kereta. Hak tu dia panggil hayah mazbuhah. Hayah mazbuhah ni bermakna nyawa-nyawa ikan dah. Dia bukan mampu dengan sebab kita meleh, mampu dengan sebab kita langgar. Kita ambil dan kita jual haram muka dia, sebab daging itu daging bangkai, tidak boleh makan. Batu ramai ke tak buat? Ramai ke tak buat? Ramai. Ui makan kanak bini, tengok daging murah, orang jual 20 riyal sekilo, beli. No, 15 riyal sekilo beli. Berapa daging murah? Padahal itu najis, tidak boleh makan. Hak boleh ambil, hak boleh jual ni iaitu hayah mustaqirrah. Hayah mustaqirrah bila kena langgar lembu tu segar lagi. Kena langgar lembu tu segar lagi. Maknanya setakat patah kaki lembu pun molek ada senyum gimana naik kedar pula. Segar nak kata lembu tu segar. Boleh ke tak? Tu boleh meleh, tak ada masalah. Lah ni masalah kita meleh, kita nak ambil kita untuk bayar ganti rugi. Untuk bayar ganti rugi. Lah ni apabila kita nak ambil hak orang, wajib kita kena minta izin. Itu yang pertama. Lah ni memang tuan lembu ngaku ke tak apabila kena langgar? Tak ngaku dah. Dia kena langgar. Sepatutnya setiap lembu tu kena tulis nama tuan lembu. Baru tahu. Nah,
ni dah kena langgar, tak ngaku. Bila tak ngaku memang ganti rugi pun dia tak saya bayar. Kadang-kadang boleh kita ambil hak kita dengan secara paksa. Ambil hak kita dengan secara paksa. Contoh, orang ni butai kita tak bayar, butai kita tak bayar. Bila tak bayar kita tengok adalah benda hak padan dengan duit hak dia hutang. Contoh mutu sebuah. Kita pun ambil mutu tersebut, kita buat lagi, kita kata buat bayar hutang kita. Boleh ke tak? Tu boleh. Sebab sebagai ganti rugi. Sebagai ulama meletakkan orang yang memberi hutang dengan sukarela dia ambil duit kawan. Dia buat makan gapo ambil duit kawan. Lepas tu dia minta pula. Minta nak bayar bila? Dia tanya nak bayar bila? Ini haram perbuatan tersebut kerana tidak boleh mendesak sesama Islam, tidak boleh. Kecuali orang tu mari minta hutang lain. Orang mari minta hutang, orang mari hutang dengan kita, dia janji gini-gini, tu lain. Apabila kita wi atas nama diri kita, kita wi. Lepas tu kita minta, ni haram, tidak boleh. Ni hak ramai berlaku ni. Ni kira berlaku. Lah ni lembu ni kita ambil, kita jual, kita buat baik kita. Hukum asal tidak boleh. Jadi untuk nak ganti rugi hak kita pun ambil. Ambil kita jual, buat baki kita adalah lebih. Ada lebih daripada duit lembu tersebut. Lebih berapa ya? Lebih 100 ya. Bila lebih, contoh lebih 100 ya ni, duit tu boleh siapa? Boleh kau tuai lembu, kau boleh kita, kau boleh kau lembu. Duit tu hak mana-mana kembali kepada tuan asal. Dah tuan asal kan tak ngaku dah. Hak asal duit dia, jadi dia tak ngaku. Bila tak ngaku, kita pun letaklah di mana-mana, di masjid ataupun kita sedekah mana-mana, kita niat atas tuan lembu. Atas tuan lembu. Contoh tuan lembu tadi dia kata dia nak bayar pula ganti rugi. Nak bayar ganti rugi kereta. Nak bayar ganti rugi kereta. Kita ni hak guna, hak jual dah duit pakai duit lembu tadi, wajib kembali kepada tuan dia balik. Sebab tu hak asal, hak tuan, hak orang. Sebab tu hak orang Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, neraka lebih aula. Tak boleh ambil hak orang walaupun sikit. Begitulah orang kata. Contoh pokok buah, buah jatuh dalam pagar kita ambil, tak boleh. Tu hak orang tu. Kata dah jatuh dalam pagar kita. Hak kita. Tu istilah kita pakai masa orang tua-tua dulu kan. Mana tidak boleh. Selepas solat imam baru teringat yang dia tidak wudu. Adakah makmum perlu mengulang solat atau imam sahaja? Makmum tak kena ulang dan imam wajib ulang. Contoh lepas mayat zuhur tak mutu balik dah. Tu imam tunggu tangga baru teringat. Tadi aku nak mari ambil mayat rumah atas mutu ketuk. Ingat pelak punuh. Punya lepoh. Lepas tu batal wudu. Dia pun mari direct dia semayat. Lepas semayat baru teringat. Baru teringat wudu tak ada. Dia pun royak kepada makmum. Tak minta maaf belakang weh. Kawin tak ada mayat tadi. Makmum ni tepuk kepala belakang. Sudah. Dah kalau gitu nama yang mula belakang. Dah kena. Hak kena adalah tu imam sahaja. Tu imam sahaja kena ulang balik. Makmum hak tahu kena ulang balik. Makmum hak tidak tahu tak kena ulang balik. Adakah makmum hak tahu tu imam tak ambil mayat? Ada tak? Ada? Tak ada dah. Dah kalau ada, mungkin ada. Contoh bini ke? Bila contoh dah musim-musim hujan tidur peluk, malam peluk, contoh tidur sekali. Tu imam tugas mayat subuh tengok je lewat. Dia ambil mayat rugi, mayat subuh pergi dengan bini dia.
Bila pergi dengan bini dia ni nak sembahyang subuh, bini dia pun teringat. Abang tak mandi wajib lagi ni. Kita mandi dah, bini mandi dah. Abang tak mandi lagi. Bini tersebut tidak boleh ikut tok lelaki yang jadi tok imam. Tak boleh ikut. Pasal apa? Pasal dia tahu. Dan kalau dia tahu, dia nak ayat ke makmum lain. Tok imam tak mandi wajib lagi tu. Dah, ya. Dah pakai senyap ah. Dah pakai dia. Bila senyap, maknanya makmum hak lain tadi lepas semaya baru tok imam teringat, ataupun tengah semaya rakaat yang kedua tok imam teringat. Tok imam wajib keluar daripada tempat semaya dan makmum lain naik. Dan tok imam kena royak. Kalau dia tak mandi wajib, tak perlu. Sebab dia je tak sah, makmum lain sah belaka. Ya, maknanya setiap selesai solat, jika tok imam kata dia batal, dia ketuk gapo, tidak sabit dah dengan makmum. Kerana lesar belaka dah. Hanya tok imam saja hak kena qada balik, kena ganti balik solat tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna hikmata ta'wil. Allahumma zidna 'ilman wa fiqha. Allahumma 'allimna ta'wil al-Qur'an. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zidna ma'akrina bittaqwa wa bi'afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna na'buduka jahil wa anta rizqana al-man nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.